بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه وخليله وبعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seperti mana yang telah kita pelajari sebelum ini berkaitan dengan asrarus salat, rahsia-rahsia di sebalik salat, sehingga yang kita fahami berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna salat yunaji rabbuhu, maka hakikatnya solat itu iaitulah munajatnya, yakni hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajatun, munajat daripada wazannya mufa'alun. Munajatun mufa'alun, maknanya kita di pihak yang bermunajat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pihak yang menerima munajat. Itulah mufa'alah, maknanya dua fi'il di situ. Telah kita pelajari tentang rahsia suratul Fatihah yang kita baca, diakhiri dengan bacaan amin setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maksud pada amin adalah ummana bil khair, anugerahkanlah kepada kami akan kebaikan. Itulah maksud amin. Selain daripada maksud amin, perkenankanlah, seperti mana juga kita membaca taqabbalallahu minna, semoga Allah Subhanahu wa taala terima daripada kita, daripada amal-amal kita. Dan amin itu kata Rasulullah menutup dalam satu-satu doa. Ini menunjukkan suratul Fatihah suratul doa, sehingga di sudah akidah ahlu sunnah wal jamaah, bacaan Quran ini bukan sekadar menjadi doa sama ada di dalam solat ataupun di luar solat, tetapi bacaannya juga sah dijadikan hadiah. Kita membaca lalu kita berniat, semoga pahala yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita dihadiahkan kepada orang yang kita niatkan. Hadiah untuk arwah itu yang dipegang oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan amalan itu sah, tidak bertentangan dengan akidah dan juga syariatul Islamiyah, sehingga ulama juga berfatwa maka tidak ada masalah, tidak salah, tidak haram, tidak makruh sekiranya dia nak menghadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada para nabi, para rasul, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada masalah dalam hal ini. Tapi sebahagian orang, termasuk ada sebahagian ustaz, kita tidak tahu apakah aliran akidahnya, tapi mungkin dia juga mengakui dia berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mengatakan barang siapa membaca suratul Fatihah lalu dihadiahkan kepada baginda Rasul, dia tidak beradab, katanya. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak baca Quran Fatihah pada dia, tidak beradab, kata dia. Sedangkan Quran itu adalah untuk semua, termasuk adalah untuk Rasulullah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Rasulullah baca ayat itu kepada para sahabat. Hendaklah kamu sekalian mengetahui tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Mintalah ampun kepada Allah atas dosa kamu sendiri dan dosa minal mu'minin wal mu'minat, dosa orang yang beriman yang laki-laki dan juga dosa-dosa orang beriman yang perempuan. Lalu seorang sahabat Rasulullah duduk di sisi Rasulullah. Hadisnya sahih. Ya Rasulullah, aku doakan agar Rasulullah diberi keampunan oleh Allah. Perhatikan,
Ya Rasulullah, aku mohon kepada Allah agar Rasul diberi keampunan oleh Allah. Lalu Rasulullah kata, dan sesungguhnya aku juga mohon kepada Allah agar Allah juga memberi keampunan kepadamu. Kalau sekiranya kita katakan tidak beradab, sedangkan Rasulullah SAW ma'asum, lalu nak mohon agar Allah ampunkan dosa Rasul, seolah-olah Rasulullah sudah menanggungnya menanggungnya dosa dan tidak maksum. Tidak, ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah itu juga termasuk ayat itu. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala perintah Rasul Jahya, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi pun bacanya. Padahal Nabi itulah yang berada dalam Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tetap Nabi juga baca untuk diri dia. Selain pada kita memang diperintah baca. Kalau tak baca tidak sah solat kita. Seluruh bahagian solat tidak sah kalau tidak ada bacaan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh pada tasyahud atau tahiyat akhir. Jadi oleh kerana itu dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada masalah doa yang kita munajatkan kepada Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina, termasuk juga minal mu'minina wal mu'minat. Rasulullah pun termasuk minal mu'minin. Lalu begitu juga berkaitan kitab Allah Subhanahu wa taala ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Tidak ada masalah, dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa? Jangan dipandang baca Al-Quran untuk Rasul sedangkan Quran turun pada Rasul, tapi pandanglah apa yang ada dalam suratul Fatihah. Namanya suratul Fatihah itu sendiri dah lebih pada 70 nama. Antaranya adalah munajah, doa, hadiah. Bahkan sebagai ulama-ulama mengajar kita, setelah kita membacanya, lalu kita menyebut hadhihi hadiyatu minni ilaika ya Rasulullah. Inilah dia bacaanku yang ku hadiahkan untukmu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada masalah nak menerima pada kita bacaan Quran. Seperti mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang ke Rasul, khadam Nabi. Ya Abdullah, bacakan Quran kepada aku mahu mendengarnya. Ya Rasulullah, Quran itu turun padamu, engkau lah baca Quran untukku. Ya Abdullah, baca, aku nak mahu mendengarnya. Ya Rasulullah, Quran turun padamu, tidak layak aku baca Quran padamu. Lalu Rasulullah perintah. Lalu kata Rasulullah, Ya Abdullah, sesungguhnya aku yang kuperintahkan padamu daripada Allah. Lalu kita perhatikan di sini dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut apabila Quran dibacakan, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Quran, apabila Quran dibacakan, jadi Abdullah bin Mas'ud baca, Rasulullah di pihak yang mendengar bacaan. Fastami'u lahu wa ansitu, dengar, diam. La'allakum turhamun, semoga kamu mendapat rahmat. Rasulullah juga mahu mendapat rahmat daripada Quran yang dibaca oleh para sahabat Rasulullah. Lalu soalannya, Quran yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud untuk siapa mendengarnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga surah Al-Fatihah yang kita bacakan untuk siapa? Untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikiaskan dengan hadis sahih, barang siapa yang memberi salam padaku, salamnya diambil oleh malaikat, lalu malaikat menyampaikan kepadaku, lalu dia mengatakan, Ya Muhammad, hadhihi min fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Ya Muhammad, sesungguhnya bacaan salam ini diberikan kepadamu daripada fulan bin fulan bin fulan. Disebut bin dia. Apa maksudnya di sini? Salam untuk Rasul pun kita baca. Sedangkan logik apa nak bagi salam ke Rasul? Rasulullah memang dah, Allah dah salamkan dia dah. Nabi pasti selamat, Nabi pasti bahagia, Nabi pasti termasuk orang yang akan menjadi ahli syurga, penghulu di syurga, orang pertama masuk syurga. Logik kata kalau begitu betul lah, kerana Nabi tak payah dapat
Kita bagi salam pun dia dah diberi salam oleh Allah, seperti mana Allah dah berselawat kepada Rasulullah. Logik juga, Rasulullah telah mendapat selawat pada Rasulullah, maka berapa nak dapat selawat daripada umatnya. Lalu begitu juga suratul Fatihah, Quran turun pada Rasulullah, suratul Fatihah turun pada Rasulullah. Lalu apa salahnya kalau sekiranya kita nak baca suratul Fatihah untuk Rasulullah? Jadi begitulah orang hari ini, termasuklah beberapa ustaz kita, dia kata ini biadab ni baca Fatihah kepada Rasulullah. Tapi bila kita tengok aliran dia, aliran ini adalah orang yang menolak nak baca Yasin pada orang mati, tahlil arwah pada orang mati pun ditolaknya. Rupanya ustaz ni rupanya. Bahkan sampai talqin arwah pun ditolak dia. Sampai peringkat amalan-amalan yang biasa kita lakukan yang menjadi urufiah, tradisi masyarakat kita, Maulid Nabi ke, Isra wal Mi'raj ke, nuzul Quran ke, juga ditolak. Ustaz ni patutlah dia pun kata biadab orang baca Fatihah kepada Rasulullah. Dia tidak memperhalusi agama. Agama ini perlu diperhalusi. Agama ini ada amanahnya, dan itu semua daripada para alim ulama. Jadi jangan melebihilah dia daripada kealiman para alim ulama yang terdahulu, dan apa yang saya sebut dah telah difatwakan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Kalau dia tidak setuju atas diri dia, jangan dihentam orang yang mengamalkannya. Maknanya kita ni geng-geng umat Islam yang selalu buat biadab dan Rasulullah, bahkan bukan sekadar suratul Fatihah, Al-Fatihah wa Yasin ila hadratin Nabi. Yasin pun kita baca untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i berfatwa, aku suka sekiranya seseorang itu membacakan Quran daripada awal sampai akhir, lalu pahalanya itu diniatkan, maknanya pahala diniatkan sebagai hadiah pahala buat arwah. Lalu perbuatan Imam Syafi'i, dia baca Quran beberapa kali khatam, lalu dihadiahkan padanya untuk gurunya yang meninggal dunia, Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Lalu Imam An-Nawawi berfatwa juga, sesungguhnya bagi kami yang bermazhab Syafi'i, hukumnya adalah sunnah masyru'iyah. Apa maksudnya? Sunnah yang disyariatkan. Jadi jangan berdiam, jangan memandang orang tu mati, mana nak dengan Quran. Siapa kata orang mati tak dengar Quran? Salam dia dengar tak? Salam dia dengar. Kalau salam dia dengar, segala zikrullah didengarnya. Salam sebuah zikir. Assalamualaikum, itu satu zikrullah. Kerana kita menyebut assalam, asma'ul husna Allah. Lalu Nabi perintah kita, bagilah salam pada ahli diyar. Assalamualaikum ya ahli diyar, penduduk-penduduk kubur. Ya Rasulullah, bukankah mereka telah wafat? Sesungguhnya salam kamu dijawab mereka, hanya kamu tidak mendengar dengan telinga kamu, tapi mereka mendengar salam kamu. Apabila salah seorang di antara kamu pergi ke pusara tanah perkuburan, maka berilah salam pada mereka. Mereka akan menjawabnya sama ada dia kenal kamu atau tidak. Apa maksudnya di sini? Arwah itu mendengar, makna walaupun dia mati, sebahagian daripada fungsinya wujud. Maksudnya arwah walaupun mati, fungsi telinganya untuk mendengar tak mati. Ataupun kalau telinganya hancur sekalipun di mamah tanah, tapi fungsi untuk mendengar pada rohnya tak mati bersama dengan jasadnya. Ini yang dipegang oleh ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau ditanya apakah ada kehidupan dalam kubur, ya, sebahagiannya ada, sebahagiannya tidak. Sebahagiannya ada, maksud dia mendengar apa yang Allah perlihatkan kepada mereka, mereka melihatnya, berfungsi. Itu ada sahih riwayat Imam Al-Hakim, amalan orang yang hidup diperlihatkan kepada orang yang telah mati di kalangan ahli kerabat kamu, ahli keluarga. Lalu mereka melihatnya. Siapa yang memperlihatkannya? Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka tidak mampu untuk terus melihat apa yang dilakukan oleh ahli dunia.
Tetapi dalam riwayat yang lain, ini cerita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah mati sedang membaca Quran dalam kubur dia, seperti mana yang telah saya sebutkan hadisnya itu dalam siri kuliah kita sebelum ni. Satu malam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah, dia tak tahu tempat yang dia singgah, tanah perkuburan. Malam gelap. Malam tu dia berbaring. Sedang dia berbaring, lalu dia mendengar Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah itu diulang sehingga dia tak dapat nak tidur. Dia dengar bacaan tu duduk dalam tanah yang dia dengar, itulah kubur dia tak perasan tu kubur. Sebab kubur dulu tu dia tak ada macam kita cacak batu nisan tinggi-tinggi. Begitu. Keesokan harinya bertemu Rasul. Ya Rasulullah, semalam aku tertidur di satu tempat, tapi oleh kerana siang dah cerah, lepas dia solat subuh gelap-gelap tu, dia tunggu cerah, tengok kubur. Solatnya sah atau tidak? Sebagai ulama kata sah sebab dia lapik. Dalam mazhab Syafi'i, solat fardu itu sah di tanah perkuburan dengan syarat dia lapik. Kebiasaan para sahabat bila solat, dia akan lapik dengan kain rida, dia kain dia lah. Sah di sisi mazhab Syafi'i, asalkan kiblat betul. Para sahabat dalam menentukan kiblat tidak ada masalah, mereka pandai dalam menentukan arah kiblat. Datang ke Rasul, cerita Rasulullah membenarkan, itulah surahnya Tabarakalladzi biyahdil mulk, itu suratul munjiyah. Maknanya orang itu waktu hidup dulu setiap malam dia baca surah Al-Mulk, maka munjiyah, dia akan kembali membacanya. Mana rohnya membaca ataupun Quran itu hadir kepada dia dan membaca buat dia. Itu tidak ada masalah, sebab ini aturan Allah. Ini kehendak Allah berlaku dalam barzah, maka menjadi munjiyah. Munjiyah maknanya arwah tadi selamat dengan bacaan Quran. Apa maksud di sini? Arwah itu membaca Quran di dalam kubur. Membaca Quran dalam kubur apa maksudnya? Itu sebuah kehidupan, tapi bagi arwah. Kalau Quran dibaca waktu hidup, Quran juga dibaca setelah dia mati. Quran masih tetap dibaca. Apa maksud di sini? Ini adalah sebuah kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Bagi orang kafir, mana dia dapat? Dia semua. Oleh kerana itu telah terputus rahmat Allah buat orang-orang yang mati kafir. Bila terputus rahmat, maka diharamkan bagi kita bagi salam pada mereka, mendoakan mereka. Semua diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak baca Quran kepada ahjai yang mati kafir, bagi Al-Fatihah, hukumnya adalah haram. Ijma' telah disepakati bahawasanya kita tidak boleh mendoakan, baca Quran, apatah lagi tahlil arwah pula bagi orang yang mati kafir. Hukumnya adalah haram dan tidak sah pada syarak. Jadi kita sambung tentang asrarus solat, rahsia-rahsia di dalam rahsia-rahsia solat. Satu lagi yang saya ingat tentang apa yang kita baca dalam solat untuk arwah. Hadis sahih, ya Rasulullah, ibuku telah wafat, tapi sebelum dia wafat, dia hidup, dia niat nak buat haji ya Rasul, tapi dia wafat dulu. Boleh tak aku menggantikan haji buat dia ya Rasul? Gantilah haji buat dia. Semua amalan haji yang kamu lakukan akan sampai amalan itu untuk dia. Badal haji namanya. Lalu kita lihat apa yang diamalkan dalam ibadah haji, seperti mana yang telah kita ketahui. Sehinggalah apabila kita berada di Masjidil Haram, tawaf. Setelah tawaf, kita akan solat 2 rakaat di belakangnya makam Nabi Ibrahim. Untuk siapa itu semua? Adalah niat untuk arwah. Lepas tu pula kita akan sa'i, niat untuk siapa? Untuk arwah.
Lepas tu pergi pula ke Muzdalifah, pergi ke Mina, Jamrah, Arafah. Untuk siapa ke amalan itu? Untuk arwah. Untuk dia ke? Tidak, ni badan haji untuk dia, arwah. Lalu perhatikan bahawasanya di Arafah kita solat sunat, solat fardu, menjamakkan dan jamak qasar di sana, termasuk di Muzdalifah, di Mina. Dan cerita lepas tawaf solat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Untuk siapa? Arwah. Apa yang kita baca di dalam solat? Suratul Fatihah. Untuk siapa? Arwah. Untuk arwah. Kita solat janaiz, solat jenazah, suratul Fatihah kita baca. Untuk siapa? Arwah. Mazhab Syafi'i perintah baca suratul Fatihah, tapi mazhab lain boleh baca doa 4 takbir. Apa saja doa. Mazhab Syafi'i memilih suratul Fatihah, lepas tu pula selawat dulu, lepas tu suratul Fatihah. Bukan, suratul Fatihah, lepas tu selawat, 2 takbir lagi doa. Dan tidak ada masalah kalau sekiranya nak terus doa suratul Fatihah yang terakhir, dia tak ada tertib. Allahu Akbar, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi. Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tidak diwajibkan tertib. Kerana apa ada suratul Fatihah? Kerana suratul doa, doa untuk arwah. Itu solat jenazah. Mujtahid yang lain mengatakan barang siapa tak membaca suratul Fatihah, solat jenazahnya juga sah. Dia tak menjadi rukun dalam solat jenazah. Tak menjadi rukun. Apa maksud di sini? Kita ambil kerana dibaca suratul Fatihah riwayat pada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Sesungguhnya kami para sahabat apabila solat jenazah kami akan baca suratul Fatihah. Apa maknanya? Nabi tidak menentukan untuk baca apa, doa saja. Tapi para sahabat nak memilih sebab suratul Fatihah surah doa. Lalu sewaktu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat diperintah untuk solat jenazah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, siapa yang akan menguruskan jenazahmu nanti?" "Ya Abu Bakar, di kalangan ahli baitku, ahli keluargaku yang terdekat." Maknanya nak menguruskan Rasulullah, memandikan Rasul, mengkafankan Rasul. "Ya Rasul, nak mengkafankanmu dengan kain apa? Ini pakaian yang sedang ku pakai, jangan dicabut." Kemudian kain putih daripada Yaman, kain putih daripada Mesir, 2 jenis kain. Maknanya ada 2 lain lagi kain yang lain. Selesai mandi, kafan, kemudian ya Rasul, kemudian hendaklah kamu semua keluar dulu daripada bilik ini. Bilik Aisyah radhiyallahu anha, ini tempat baring Rasulullah. Sebelah tu buat kubur Nabi. Tapi waktu tu belum ada kubur. Mana Rasulullah dibaring dibaringkan di atas katilnya Aisyah radhiyallahu anha, tempat pembaringan Rasulullah dan juga Aisyah. Tapi Nabi dah hajar dulu. Dah selesai, baringkan aku di situ dan kamu semua keluar dulu. Ini yang menerima wasiat ni adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kamu keluar dulu kerana para malaikat akan turun menyolati jenazahku. Dibudai oleh Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut juga akan menyolati jenazahku. Dan malaikat-malaikat di langit juga turun untuk solat jenazah. Setelah itu barulah di kalangan kamu masuk berkelompok-kelompok sikit demi sikit sehingga dah selesai semua laki-laki, maka perempuan boleh ikut masuk untuk solat untuk Rasulullah. Dan ketiga itu apa yang dibaca buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibaca oleh orang yang menyolati jenazah Rasulullah dalam solat jenazah? Suratul Fatihah. Untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bukan menjadi rukun untuk baca.
Tapi bacaan kerana dia adalah suratul doa, maka Fatihah adalah sebuah doa untuk orang yang telah meninggal dunia. Termasuk Rasulullah. Adakah itu tidak beradab? Tidak, itulah adabnya. Jadi itu termasuk bab solat. Jadi kita kembali balik, antara rahsia di dalam solat juga adalah rukuk. Sewaktu kita rukuk, Rasulullah mengajar kita tasbih. Kemudian agung ke Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah. Turun ayat Quran, fasabbih, maka hendaklah kamu bertasbih. Maksud tasbih adalah menyuci ke Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat tercela. Itu maksud tasbih. Bismi rabbikal azim, dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Lalu Rasulullah mengajar para sahabat, ketika mana kamu rukuk, maka bacalah oleh kamu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi Rasulullah tidak menetapkan jumlahnya. Cuma Nabi mengajar. Para sahabat pernah mendengar Rasulullah membaca ulang thalathata marratin, 3 kali. 3 kali. Sebagai ulama tidak mengambil jumlah lalu ditetapkan. Seperti mana dalam mazhab Maliki, Imam Malik tidak menetapkan jumlah. Boleh dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, terpulang. Dan rukuk tidak termasuk rukun yang pendek. Lalu boleh rukuk baca banyak kali pun boleh. Tidak ada masalah. Cuma bagi imam tak boleh rukuk lama-lama. Sehingga nanti adalah makmum yang jatuh terbolek pula ke. Lama sangat dia rukuk. Habis solat kita tanya tu imam tadi rukuk panjang sangat, berapa kali baca tasbih? 100 kali. Loh, kenapa 100 kali? Sunnah 3 kali je. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad kata cukup 3 kali. Imam Sufyan Ats-Tsauri kata bagi imam baca 5 kali agar makmum dapat 3 kali itu. Sunnah 100 kali seorang-seorang tak apalah. Ini dia solat bersama makmum. Lalu dibaca subhana rabbiyal azim. Itu terdapat dalam sebahagian riwayat. Sebahagian riwayat menambah wa bihamdi. Wa bihamdi itu ada dalam Sunan Abu Daud, riwayat Imam Ad-Darqutni. Subhana rabbiyal azim dalam Bukhari, dalam Muslim ada. Kita mazhab Syafi'i pakai subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Jangan kita baca sekali. Ditetapkan bagi ulama kita kepada kita untuk membacanya dengan jumlah 3 kali. Kemudian sewaktu kita rukuk, Nabi mengajar kita bacaan dengan bacaan yang lain. Kiranya kita mahu menambah bacaan selain daripada subhana rabbiyal azim ataupun subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dua-dua boleh dipraktikkan, tapi jumlahnya 3 kali. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Allahumma laka raka'tu, ya Allah kepadamu lah amalan rukuk ni, ibadah rukuk. Rukuk ni satu ibadah. Warka'u, Allah kata dalam amalan kamu menghadap kepadaku, warka'u, kamu kena rukuk. Jadi rukuk tu khudu', merendahkan diri. Merendahkan diri. Dan apabila kita rukuk, rukuk kita ilallah, lillah, bukan ilallah, lillah. Illah ni mana rukuk kita hanya untuk Allah. Tapi bukan rukuk kita ma'allah, rukuk bersama Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak ada perbuatan rukuk, merendahkan diri dia. Dia Maha Agung. Lalu apabila kita membaca subhana rabbil azim, Maha suci Allah yang Maha Agung adalah sifat keagungan milik Allah, sifat kerendahan milik kita. Lalu menafikan Allah memiliki sifat kerendahan itu tasbih.
Maha suci Allah daripada memiliki sifatku. Sifatku adalah merendahkan diri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat keagungan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sifat merendahkan diri kepada hamba-hambanya kerana dia Maha Agung. Merendahkan diri ini adalah sifat makhluk kepada Allah yang Maha Agung. Allahumma laka raqa'tu, ya Allah, hanya kepadamu lah aku rukuk. Maksudnya di sini, ya Allah, maksudnya adalah kita memulai Allahumma, yakni menunjukkan kepada, ya Allah, aku rukuk kerana kemuliaan-Mu, keagungan-Mu. Aku rukuk untuk membesarkan dirimu. Aku rukuk tidak lain kerana ta'zimku kepadamu. Itulah rukuk tadi. Ya Allah, rukuk ini hanya untukmu. Oleh kerana itulah kita dilarang buat satu perbuatan rukuk khusus selain daripada Allah. Macam kita orang tengok orang Jepun bila bertemu ada kutub. Yang ni ada kutub lagi, ada kutub. Tak tahu dia sebut lebih kurang apa. Tunduk dia. Selagi mana kawan tu tak bangun lagi, dia tunduk. Dia bangun baru dia bangun. Sampai begitu punya orang Jepun punya adab sesama mereka. Tapi dilarang. Dan ada yang sahih, ya Rasulullah, ini adab kami sesama kami, ya Rasul. Adakah apabila kami bertemu sesama kami, lalu kami menundukkan diri sesama kami? Tidak. Tetapi hendaklah musafahah, jabat tangan. Lalu seseorang menundukkan diri, dia jabat tangan untuk cium tangan, itu tidak ada masalah pada syariatul Islamiyah. Kerana ada satu perbuatan sebab. Tapi orang Jepun ni tidak ada sebab, dia nak memuliakan, menghormati orang tu sebab dia tunduk itu. Itu dilarang pada syarak. Sebagai ulama menyatakan boleh, tapi dengan syarat hati dia tak wujud ketundukan. Seperti mana contoh, kita nak menghormati seseorang, mak ayah kita yang masih hidup, kita pun tunduk depan dia, rendah lagi. Tetapi hanya menunjukkan hormat, tapi bukan mengagungkan si ibu. Kerana kita diperintah oleh Allah tunduk, lalu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana keagungan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itulah Allah malaka raqa'tu, ya Allah, hanya kepadamu saja aku rukuk. Seperti mana contoh kita pergi ke tanah perkuburan, itu kubur tu orang yang kita cintai, orang yang kita sayang. Ada batu nisan. Tetapi dalam syariat kita yang difatwakan dalam mazhab Syafi'i, seperti mana kata Imam An-Nawawi, seperti mana kata Imam Al-Ghazali, kita ditegak jangan sampai pergi lalu kita pun ta'zim, menunjukkan pada sifat nak mengagungkan orang tu, membesarkan arwah tadi sehingga usap batu nisan dia, bahkan sampai cium. Itu dilarang pada syarak. Dilarang pada syarak. Itu difatwakan dalam mazhab Syafi'i. Kecuali kata ulama atas tujuan tabaruk, mengambil keberkatan, tapi diri orang tu adanya sifat kenabian, kerasulan, kewalian. Ulama tidak menegak kita kalau sekiranya pusara yang kita pergi, yang kita cium tu para nabi, para rasul, para wali, tidak ada masalah. Disebabkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, satu amalan para sahabat adalah mencium pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah, jenazah Nabi dimakamkan. Lalu datangnya Fatimah radhiyallahu anha, Az-Zahrul Batul, datang. Lalu dia pun bertanya, mula dia datang bukan ke pusara Rasulullah, cuma dia masuk rumah dulu. Dia tanya, mana jenazah Rasul? Mana jenazah ayahku? Sebab dah tak ada katil. Padahal Rasulullah telah dimakamkan. Dia tak rasa, sebab waktu tu waktu malam. Lalu mereka memberitahu sesungguhnya, ya Fatimah, ayahmu telah disemandikan di tanam. Adakah ayahku perlu juga ditanam segera, walaupun dah 3 hari dah? Dia tak dapat melihat.
proses pemakaman Rasulullah. Lalu apa yang dilakukan oleh Fatimah? Dia pergi ke tempat pemakaman Rasulullah, dia ambil tandanya lalu dicium. Siapa mengatakan perbuatan yang Fatimah perbuatan yang salah pada syariat Islamiyah? Siapa nak berani menghukumnya Fatimah melakukan kesyirikan? Tetapi ada sebahagian ustaz mengatakan perbuatan itu syirik. Cium tu syirik, berkata dengan orang mati itu syirik. Sebab dia dah mati, buat apa nak berbicara? Kalau mau kamu berbicara, maknanya kamu berbicara dengan orang yang tak wujud dan mati. Kita tanya balik, kalau bagi salam, orang tu jawab tak salam? Kan Nabi kata kamu bagi salam pada arwah, arwah jawab salam kamu. Kalau dia jawab salam tu mati ke hidup? Itu dia. Sebab itu hadis sahih. Kalau nak berhujah, kita hujah dengan hadis sahih, kita tak akan logik. Bahkan Rasulullah berbicara dengan orang mati. Dalam peperangan Badar, banyak terbunuhnya orang-orang musyrik termasuk Abu Jahal. Lalu dihemban, dibuang dalam satu telaga buta, telaga lama tak guna dalam tu. Dah selesai perang lah waktu tu. Rasulullah pergi ke telaga tu dan Rasulullah berseru, wahai Abu Jahal, wahai Sayyidina Umar duduk sebelah, diri sebelah. Ya Rasulullah, engkau berbicara dengan orang yang telah mati. Ya Umar, mereka tak mati. Apa yang aku bicarakan mereka sedang mendengar, tetapi mereka tak boleh menjawabnya. Tapi dengan apa yang aku sampaikan, aku meniru mereka, mereka mendengar. Ya Umar, bahkan pendengaran mereka jauh lebih tajam berbanding pendengaran orang yang hidup. Apa maksud di sini? Keadaan, situasi. Sebahagian daripada apa yang berlaku di atas dunia, orang yang mati tak dengar. Dia tak dengar. Tetapi sebahagian daripada apa yang dibicarakan oleh orang yang masih hidup, mereka mendengarnya. Bagi orang mukmin, salam mereka mendengarnya. Doa, mereka mendengarnya lalu mengaminkannya. Tidak ada masalah pada syariatul Islamiyah. Begitu. Ini tambahan saja. Lalu sewaktu kita rukuk, itu yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih lagi yaknilah sewaktu kita rukuk, kita mengaku bahawa diri kita ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah. Itu yang kita baca. Rabbiyal azim, Tuhan yang maha agung. Wa bihamdihi, segala pujian bagi Tuhan yang maha agung tadi. Wa bika amanna wa bika amantu, dan kepadamu ya Allah, denganmu aku beriman. Di sini apabila kita solat ini, kalau sekiranya kita nak menambah lagi lah makna bacaan doa dalam rukuk, ya Allah, kerana hidayah yang kau beri padaku, ilmu yang kau berikan kepadaku, kefahaman yang kau berikan kepadaku, pertolongan yang kau berikan kepadaku, maka aku mengenalmu. Mengenal ni arti ketundukan di hadapanmu. Tadi kita mengenal wa qumu lillah, kita perlu berdiri di hadapan Allah. Wa qumu lillahi qanitin. Lepas Allah kata warka'u, jangan sekadar berdiri, kamu kena rendahkan lagi diri. Waktu kamu berhadapan denganku, kamu kena merendahkan diri. Cara merendahkan diri adalah rukuk. Sebab rukuk itu khudu', merendahkan diri. Bila kita sujud, lagi rendah. Nanti kita akan bicarakan bab sujud. Cuma ni kaitan dengan rukuk tadi. Wa bika amantu, juga bermaksud tidak lain ya Allah, tiada daya dan upaya bagiku kecuali wa bika, denganmu. Maknanya semua bergantung pada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Gitu. Dan begitu juga ya Allah, qalbuku, yaknilah hatiku, tidak lain mereka itu tempat yang aku beriman, tempat adanya iman di situ, dan itu semua atas keizinanmu juga. Maknanya kita nak menjadi orang beriman itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak dia beriman, tapi dia memilih kekafiran.
Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengkehendaki orang itu menjadi kafir. Apa maksudnya? Kehendak yang ada perintah. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki perintah dalam kehendaknya, tapi suruh beriman. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki kehendak yang menyuruh untuk menjadi kafir, syirik kepada Allah. Tidak ada. Itu yang perlu kita ketahui tentang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, disebut sebagai iradah. Allah berkehendak. Allah berkehendak semua manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah jin, termasuk juga jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beriman atas kehendak Allah. Tapi bila dia kafir, Allah tak perintah dia kafir. Kehendak pada masyiah itu berlaku, tapi Allah tidak meridai sebab Allah tak perintah. Tapi bab keimanan Allah perintah. Lalu apabila kita membaca wa bika amantu, kita beriman atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kehendak Allah itu dah masuk dalam jiwa kita dengan atas landasannya. Itu yang kita sebut siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah iman, adalah Islam. Siratal mustaqim itu maksudnya. Lalu itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi insya-Allah nanti kuliah kita akan datang, kita akan sambung lagi rahsia tentang rukuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.